Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abrar bin Mat Khair dan saya merupakan pelajar daripada kursus Kokurikulum Bulan Sabit Merah Malaysia 1, Seksyen 2. Saya daripada kumpulan 3, LDK3 akan menerangkan sedikit sebanyak tentang definisi mengenai renjatan elektrik. Definisi renjatan elektrik. Kejutan elektrik atau renjatan elektrik ialah suatu tindak balas fisiologi disebabkan oleh pengaliran arus elektrik melalui badan manusia. Ianya berlaku apabila suatu bahagian daripada badan manusia bersentuhan dengan apa-apa sahaja sumber elektrik yang menyebabkan magnitud yang cukup untuk melalui otot, viscera atau rambut mangsa. Sentuhan fizikal dengan pendawaian atau alat yang hidup dengan arus elektrik merupakan sebab paling biasa kejutan ini boleh berlaku. Dalam kes-kes pendedahan kepada voltan tinggi seperti di menara pemancar kuasa, sentuhan fizikal dengan pendawaian atau objek hidup ini mungkin tidak perlu untuk menyebabkan kejutan kerana voltan barangkalinya mencukupi untuk arus melompat melalui jurang udara di antara alat elektrik dengan mangsa. Kecederaan berkaitan dengan kejutan elektrik bergantung kepada besarnya arus elektrik. Arus yang sangat kecil tidak akan dirasai atau menghasilkan rasa kesemutan yang ringan. Arus yang lebih besar boleh menyebabkan beberapa tahap atau sakit, sementara arus yang lebih kuat boleh menyebabkan pengecutan otot sukarela, mencegah mangsa dari membebaskan diri dari sumber elektrik. Arus yang lebih besar biasanya membawa kepada kerosakan tisu dan boleh menyebabkan fibrilasi atau serangan jantung. Kedua-dua daripadanya boleh membawa maut. Jika kematian berlaku akibat kejutan elektrik, maka sebab kematian ini biasanya disebut sebagai mati kejutan elektrik. Kejutan yang kecil boleh mengakibatkan kecederaan tidak langsung, cedera akibat mangsa terjatuhnya objek atau si mangsa sendiri yang dikejutkan dengan arus yang secara umumnya tidak berbahaya. Sekian, itu sahaja penerangan daripada saya mengenai definisi renjatan elektrik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi bin Fauzi dan saya akan beritahu mengenai keadaran arus dan kesan renjatan elektrik serta jenis-jenis renjatan elektrik. Untuk renjatan elektrik yang berarus 1 mA dan ke bawah, ianya hanya renjatan ringan. Bagi renjatan elektrik yang lebih dari 1 ampere sehingga 10 ampere, ianya renjatan yang kuat sehingga menyebabkan lecu dan kehilangan kawalan otot. Bagi renjatan yang melebihi 100 mA ialah renjatan yang mungkin boleh mengakibatkan kematian. Untuk renjatan elektrik dia ada 6 kesan dia. Antara kecederaan akibat bahagian tubuh badan yang terbakar. Untuk kecederaan ni dia akan menyebabkan kontraksi otot, voltan yang tinggi, boleh mencederakan tubuh badan melalui proses pemanasan dalaman dan boleh menyebabkan maut. Kesan yang kedua ialah serangan jantung. Apabila renjatan elektrik berlaku, otot-otot jantung boleh mengucup secara serentak dan berlaku serangan jantung. Jika tidak dirawat serta-merta boleh mengakibatkan kematian. Renjatan elektrik juga boleh memberi kesan kepada sistem saraf. Renjatan elektrik ni boleh ganggu fungsi saraf, especially pada otak, jantung dan paru-paru. Kalau arus elektrik pada saraf pula, dia berpotensi untuk kerosakan saraf. Kalau arus elektrik yang melalui otak menyebabkan mangsa pengsan dan tidak sedarkan diri. Kalau arus itu melalui jantung,
boleh menyebabkan serangan jantung seperti yang saya terangkan tadi. Okey, kesan yang keempat, kesan radiasi haba pancaran. Okey, untuk kesan ni, arus lanjutan elektrik itu boleh menyebabkan kebakaran yang teruk pada bahagian tubuh badan yang terdedah. Begitu juga pada persekitaran kawasan kulit yang berhampiran. Okey, kesan yang terakhir sekali, kesan panahan petir. Untuk panahan petir ni dia ada 5 jenis. Antaranya terkena lanjutan elektrik dari petir secara langsung. Yang ni jarang sekali berlaku. Kedua, melalui lanjutan elektrik apabila mangsa tersentuh bahan iaitu pengalih elektrik yang terkena petir. Contohnya, talian telefon di rumah atau besi tempat berlindung dari hujan. Seterusnya, melalui lanjutan elektrik dari bumi tempat berpijak. Selepas itu, kecederaan akibat kesan sampingan objek-objek yang berhampiran yang disambar petir. Okay. Yang terakhir sekali untuk kesan panahan petir ini, kecederaan akibat terpelanting apabila terkena dentuman petir atau kesan dari dentuman, iaitu baru trauma. Okey, yang selalu kesan panahan petir ni antara disebabkan kecederaan akibat untuk kesan panahan petir tu, ianya selalu akibat kesan baru trauma kepada objek persekitaran seperti dahan pokok dan sebagainya. Untuk yang saya sebutkan pasal terkena lanjutan elektrik dari petir secara langsung tu, itu jarang sekali berlaku. Kematian disebabkan kesan panahan petir ni disebabkan oleh sama ada melalui arus tu menyerang sistem saraf ataupun arus tersebut melalui sistem jantung. Seterusnya, saya, Muhammad Azrin bin Muhammad Azmi, akan menerangkan tentang langkah-langkah pengendalian mangsa jantan elektrik. Yang pertama sekali, matikan sumber elektrik utama sebelum menyentuh mangsa. Baik, seperti yang anda dapat tengok dalam gambar ini, punca jantan elektrik tersebut adalah akibat daripada peralatan elektrik terkena ataupun dibasahi oleh air yang tertumpah. Okey. Jadi mangsa pun dah terkena rejatan, dia tak sedarkan diri. Jadi apa yang kita perlu buat bila kita berhadapan dengan situasi seperti ini? Pertama sekali, kita perlu matikan sumber elektrik utama tersebut ataupun kita perlu menutup switch peralatan yang menyambungkan peralatan elektrik tersebut dengan sumber elektrik. Okey, kita perlu menutup switch tersebut. Bagaimana? Kita mengambil sebatang kayu ataupun kayu daripada batang penyapu untuk menutup atau matikan sumber elektrik tersebut. Okey, seperti yang dapat lihat dalam gambar ini, menggunakan kayu tersebut, kita tutup ataupun matikan sumber elektrik tersebut. Anda perlu ingat ya, anda tidak sepatutnya menutup atau matikan sumber elektrik tersebut secara terus menggunakan tangan anda. Ianya dikhuatiri anda akan turut terkena rejatan elektrik kerana kita tidak pasti dari mana punca rejatan tersebut. Adakah ia berpunca daripada sumber ataupun alatan itu sendiri. Jadi amatlah berbahaya ya jika anda menutup switch tersebut dengan menggunakan tangan anda secara kosong tanpa memakai sebarang sarung tangan getah atau tidak menggunakan apa-apa alatan yang tidak mengalirkan arus elektrik. Baik, yang kedua adalah jika bekalan elektrik tidak dapat dimatikan, gunakan objek bukan pengalih arus elektrik yang kering seperti kayu atau alas kaki getah untuk menolak mangsa daripada sumber elektrik. Seperti yang saya nyatakan pada langkah pertama tadi, kita nak matikan switch ataupun tutup switch, kita perlu gunakan alatan yang tidak mengalirkan arus elektrik supaya kita tak terkena rejatan elektrik yang daripada sumber elektrik. Okey, untuk langkah kedua ni pula, kita nak alihkan mangsa. Kita kena gunakan alatan yang sama, dia tidak mengalirkan arus elektrik.
Dan daripada situ kita dapat alihkan mangsa. Sebagai contoh, kita ambil kayu tersebut, kita sama ada kita tolak mangsa ataupun tarik mangsa, ataupun kita boleh juga kita gunakan kayu tersebut, kita tolak ataupun jauhkan peralatan elektrik yang telah mengakibatkan jatuh elektrik kepada mangsa, jauh daripada mangsa. Dan sebagai contoh lagi pula, kita mengambil kain getah ataupun alas kaki getah sebagai contohnya dan menarik mangsa jauh daripada sumber renjatan tersebut. Yang ketiga, kita baringkan mangsa dalam kedudukan yang sesuai untuk memudahkan pernafasan mangsa. Sebagai contoh, kita ubah posisi mangsa itu kepada recovery position. Recovery position, ianya bagi memudahkan pernafasan mangsa. Okey, recovery position ni dia tujuannya adalah bagi mengelakkan, adalah posisi untuk kita mengelakkan salur-salur pernafasan mangsa di dalam badan mangsa ini tertutup oleh kerana mangsa tidak sedarkan diri. Jadi kita tak tahu sama ada rongga-rongga pernafasan dalam tubuh mangsa ni boleh tertutup ataupun tersumbat oleh bahagian dalam badan itu sendiri. Jadi itu adalah amat bahaya ya, sebab kita nak selamatkan mangsa, kita kena pastikan mangsa terus bernafas dan denyutan jantung masih ada. Yang keempat, setelah dipisahkan daripada punca elektrik, periksa mangsa untuk pernafasan dan denyutan jantung. Okey, macam yang anda dapat lihat dalam gambar ini, kita perlu mencari denyutan jantung mangsa daripada nadi. Okey, kita seperti yang anda dapat lihat dalam gambar ni, kita mengambil jari kita, letakkan di bawah leher, di bahagian bawah dagu ini, bawah dagu mangsa, untuk kita cari ataupun kesan arteri karotid. Kita nak cari denyutan jantung itu melalui keadaan nadi yang ada di bahagian bawah leher, dekat bahagian leher mangsa ini. Okey, daripada situ kita dapat cari denyutan jantung. Seterusnya kita perlu periksa pernafasan mangsa. Bagaimana? Okey, macam yang anda dapat lihat dalam gambar ini, kita perlu mendekatkan telinga kita pada rongga-rongga pernafasan mangsa, iaitu seperti hidung dan mulut. Kita bahagian muka mangsa lah secara keseluruhannya. Kita dekatkan telinga kita untuk kita mendengar adakah mangsa masih lagi bernafas atau tidak. Daripada itu kita dapat tahulah, kita dapat dengar bunyi udara keluar daripada bahagian hidung mangsa. Okey, jika tiada sebarang tanda-tanda denyutan jantung ataupun pernafasan daripada mangsa, kita perlu segera lakukan CPR seperti yang tertera pada gambar ini, supaya kita dapat kembalikan semula ataupun buatkan semula jantung dia berdegup. Bila jantung masa berdegup, maksudnya mangsa boleh bernafas semula, paru-paru boleh berfungsi semula. Tujuannya untuk kita mengelakkannya, sebab bila kita jumpa dengan mangsa situasi macam ini, dia tak sedarkan diri, so kita perlu bantu mangsa tersebut untuk kembali sedar ataupun memastikan jantungnya terus berdegup dan terus bernafas. Yang kelima dan terakhir, dapatkan bantuan kecemasan. Hubungi 999 untuk bantuan ambulan dan paramedik. Hal ini supaya kita dapat mempercepatkan proses rawatan lanjut kepada mangsa renjatan elektrik oleh pihak ataupun pakar-pakar perubatan. Kita nak ngelakkan supaya keadaan mangsa menjadi lebih kritikal dan kesakitan yang dialami oleh mangsa itu menjadi lebih teruk. Jika perkara tersebut berlaku, kemungkinan kita tidak dapat menyelamatkan mangsa tersebut. Jadi sebagai keutamaan kita, sebagai kita punya prosedur untuk sebagai pertolongan cemas, adalah keutamaan kita untuk pastikan mangsa mendapat rawatan yang sepatutnya sebelum menerima rawatan lanjut oleh pihak-pihak pakar perubatan. Sekiranya kita tidak bertindak sedemikian, dikhawatiri mangsa akan kehilangan nyawanya. Jadi sekian saja daripada saya untuk langkah-langkah pengendalian mangsa renjatan elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fitri Azim Baisa daripada grup 3
yang membentangkan tentang LDK 3, dan saya akan membentangkan satu subtopik yang menarik dan juga sangat penting, iaitu pertolongan cemas. Jadi yang pertama sekali kita perlu tahu apa itu pertolongan cemas. Jadi definisi pertolongan cemas ialah satu kaedah yang memberi bantuan awal kepada mangsa kemalangan, iaitu bantuan yang terawal sekali, dan tujuannya bukan untuk menyembuhkan, tetapi untuk menyelamatkan nyawa mangsa, mengelakkan daripada luka ataupun kecederaan menjadi lebih teruk, dan juga mengurangkan kesakitan. Pertolongan cemas ini juga perlu dilakukan dengan kadar segera, iaitu dengan cepat, terutamanya bagi mangsa yang terhenti denyutan pernafasannya ataupun nadinya, dan ini kerana kemungkinan besar mangsa tidak dapat diselamatkan jika kita terlambat. Oleh itu, mereka yang memberi pertolongan kecemasan hendaklah mengetahui asas atau teknik yang betul untuk melaksanakannya. Jika kita tersalah menggunakan kaedah atau teknik, nyawa mangsa juga boleh berada dalam keadaan bahaya. Dan setiap individu seharusnya bersedia untuk memberi pertolongan cemas apabila diperlukan. Baik, pada slide yang berikutnya terdapat contoh-contoh pertolongan cemas. Ini adalah sedikit daripada contoh-contohnya. Di luar sana banyak lagi jenis-jenis pertolongan cemas. Baik, contoh yang pertama ialah pertolongan cemas pembalut. Ini bondage lah. Biasanya kita gunakan kain anduh ataupun pembalut luka, iaitu bandage, yang kita panggil bandage tu. Dan ianya biasanya dilakukan untuk membalut luka dan juga mengapung anggota badan yang patah. Yang seterusnya, pertolongan cemas untuk terbakar. Yang ni apabila berlaku lecuran pada kulit mangsa. Yang berikutnya, pertolongan cemas resusitasi kardiopulmonari, CPR. Yang ini biasanya orang ramai tahulah, iaitu kombinasi antara bantuan tekanan jantung dan juga bantuan pernafasan daripada mulut ke mulut. Yang seterusnya, pertolongan cemas untuk sengatan serangga. Contoh serangganya lebah, lipan, kalajengking dan banyak lagi lah. Baik, yang berikutnya, pertolongan cemas untuk pendarahan hidung. Biasanya terkena pada usia kanak-kanak lah yang ni, pada waktu panas ataupun tekanan darah mereka tak stabil. Yang berikutnya, pertolongan cemas untuk strok haba. Ini biasanya pada waktu panas yang sangat ekstrim. Mangsa boleh pengsan macam bila-bila masa time berjalan di luar. Yang berikutnya, pertolongan cemas untuk serangan jantung. Pertolongan cemas yang terakhir ni kita perlu mengambil tindakan yang sangat-sangat pantas kerana ianya melibatkan nyawa mangsa. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Hello, saya Melvin Bryan, anak Michael dari grup 3. Saya akan membentangkan cara langkah-langkah untuk mengenali situasi kecemasan. Baiklah, langkah pertama yang dapat kita lakukan sekiranya kita berada di kawasan kejadian adalah kita harus stay calm ataupun kekal tenang. Selalu kita nampak kalau terdapat aksiden di tepi jalan, pasti akan ada ramai orang berkumpul yang ambil video, selfie mengenai kejadian tersebut. Namun, perkara tersebutlah yang harus kita elakkan kerana persekitaran yang agak kecoh akan menyebabkan mangsa menjadi sukar untuk bertenang dan semakin cemas. Kalau kita berada di tempat kejadian, kita mungkin membantu walaupun kita tak ada ilmu sangat, tapi kita mungkin dapat membantu mangsa dengan menenangkan persekitaran. Kita macam tenangkan penonton-penonton yang berada di sana dan jauhkan penonton tersebut daripada mangsa. Sekiranya kita panik,
kita akan jadi lebih suka untuk berfikir secara logik, dan bantuan yang kita berikan mungkin tidak berkesan terhadap mangsa. Tenangkan mangsa agar kecederaan mangsa tidak bertambah teruk. Seterusnya, kita harus analyse situasi tersebut. Kita boleh perhatikan keadaan mangsa, macam mana mangsa menahan kesakitannya. Kita harus memerhati keadaan persekitaran. Sekiranya persekitaran tersebut agak sesak, maka kita jauhi orang ramai daripada keadaan tersebut. Dan sekiranya aksiden tersebut berlaku di tepi jalan, alihkan mangsa serta jauh daripada kenderaan yang lalu di kawasan tersebut. Luangkan masa untuk berfikir agar kita mampu memberikan bantuan yang lebih efektif terhadap mangsa. Tanya keadaan mangsa dan kesakitan yang dialaminya, di mana yang sakit, dan sekiranya terdapat pendarahan, kita boleh hentikan pendarahan tersebut dengan memberikan tekanan terhadap kawasan tersebut. Kita harus membuka telinga untuk mendengar permintaan mangsa seperti air ataupun makanan, snacks. Dan yang ketiga, kita harus tangani keadaan kecemasan dalam keadaan yang tenang. Sekiranya ramai orang yang berada di kawasan tersebut, minta tolong mereka untuk menghubungi ambulans. Seterusnya, dapatkan peti pertolongan cemas dengan segera bagi membantu mengurangkan kesakitan mangsa. Pada era ini, kereta-kereta dilengkapi dengan peti pertolongan cemas. Dapatkan peti tersebut dan segera membantu mengurangkan kesakitan yang dialami oleh mangsa. Serta tinggal bersama mangsa bagi menemani mereka sambil menunggu ketibaan ambulans. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hafiz bin Azhar. Kepentingan ilmu pertolongan cemas. Pertolongan cemas adalah rawatan segera dan hanya bertujuan sebagai bantuan sementara yang diberikan kepada seseorang yang ditimpa kemalangan atau kecederaan sebelum pesakit tersebut dibawa ke hospital atau sebelum ketibaan petugas keselamatan. Rawatan pertolongan cemas ini adalah bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Selain itu, ia juga dapat menjaga keadaan pesakit daripada menjadi lebih teruk atau kritikal, di samping bertujuan membantu dalam mempercepatkan proses penyembuhan. Ilmu pertolongan cemas ini secara umumnya mengandungi 3 perkara penting. Pertama sekali, menentukan punca dan jenis kesakitan atau kecederaan mangsa. Kedua, memberikan rawatan dengan keadaan segera, dan yang ketiga adalah mengatur pesakit untuk terus dibawa ke klinik atau hospital yang berdekatan. Pertama sekali, ilmu pertolongan cemas ini dapat membantu menyelamatkan nyawa mangsa dalam kebanyakan situasi. Yang kedua, ilmu pertolongan cemas ini juga dapat membantu mencegah kecederaan mangsa daripada berlanjutan atau menjadi lebih teruk. Yang ketiga, ia juga dapat membantu pemulihan mangsa. Dan yang terakhir sekali, pertolongan cemas yang diberikan kepada mangsa juga berkemungkinan besar dapat memudahkan rawatan lanjutan oleh pihak bantuan kecemasan. Kesimpulannya untuk bahagian ini adalah semua insan perlulah mengambil tahu tentang ilmu pertolongan cemas agar dapat membantu satu sama lain apabila ditimpa kemalangan. Walau bagaimanapun, ilmu pertolongan cemas ini
tidak boleh diambil ringan kerana pemberian pertolongan cemas kepada mangsa mengikut situasi yang salah akan menyebabkan keadaan mangsa menjadi lebih teruk dan berkemungkinan menyebabkan kematian mangsa tersebut. Disebabkan itu, semua orang perlulah mengambil tahu tentang ilmu pertolongan cemas dengan teliti agar dapat mengelakkan keadaan mangsa yang ditimpa kemalangan daripada menjadi lebih teruk dan seterusnya dapat menyelamatkan nyawa mangsa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid bin Saimi. Nombor metrik AA200980. Dan saya akan menerangkan tentang kesimpulan. Kesimpulannya, penggunaan tenaga elektrik tidak terurus secara efektif boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna sehingga membawa maut. Kebanyakan masyarakat berkemungkinan tidak sedar tentang bahaya serta risiko semasa menggunakan peralatan elektrik. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang prihatin haruslah mengambil berat mengenai akibat-akibat yang boleh berlaku apabila menyalahguna peralatan elektrik serta mengenai langkah-langkah untuk mencegah berlakunya kemalangan. Bila bekerja menggunakan peralatan elektrik, perhatian terhadap langkah keselamatan adalah penting. Ilmu pertolongan cemas juga adalah penting bagi seluruh masyarakat supaya kita dapat mengelakkan lebih banyak berlakunya kemalangan dan kematian. Ini adalah kerana nisbah kematian terhadap kecederaan adalah tinggi dalam kemalangan elektrik berbanding kemalangan dalam kategori lain. Kegagalan mematuhi langkah keselamatan akan meningkatkan kemalangan yang serius. Oleh itu, jelaslah bahawa pentingnya langkah keselamatan dan ilmu pertolongan cemas dalam mencegah berlakunya kemalangan melibatkan renjatan elektrik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.